Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah Yayasan Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat yang begitu besar, iaitu nikmat masa, nikmat sihat, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita, memperjumpakan kita dalam satu majlis, iaitu Yayasan Taklim dalam rangka dan tujuan untuk menuntut ilmu, mempelajari tauhid yang merupakan kunci utama kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah taala pada malam ini kita akan sambung pengajian kita pada bab yang ke-34. Betul ya? 34. Iaitu tentang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa daripada rahmat-Nya. Merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat-Nya. Ini merupakan salah satu daripada ajaran tauhid ataupun konsekuensi daripada tauhid. Apabila seseorang itu mengikrarkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa, Tuhan yang diibadahi dengan benar, maka konsekuensinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut pada siksanya, takut kepada azabnya, dan dia juga mesti mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan raja. Jadi pada sebetulnya tajuk ini berkaitan dengan khauf dan raja. Khauf dan raja. Khauf di sini maksudnya kalau kita kaitkan dengan tajuk ini, khauf iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya. Tidak boleh seseorang daripada kita, tidak boleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jal, dan tidak boleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berputus asa daripada rahmat-Nya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, sekeras-kerasnya siksa, sekuat-kuatnya siksa, sepedih-pedihnya siksa ialah siksaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Maka sering kita baca dalam Al-Quran, sering kita mendapati ayat-ayat yang sangat penting bagi kita semua, iaitu tentang ayat-ayat azab ataupun ayat-ayat siksa. Di mana apabila kita membaca Al-Quran, kita pernah membaca satu ayat yang menyatakan ya ayuhan ya fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada siksa Allah, takutlah kamu kepada api neraka yang dia bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan juga disebutkan dalam banyak ayat-ayat yang lain
yang anda tak boleh menyebutkan satu persatu dari saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siksanya yang begitu pedih, yang begitu dahsyat, yang begitu panas, yang begitu kuat. Untuk itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika meletakkan tajuk ini amat berkaitan dengan apa yang berlaku ketika itu. Iaitu bahwasanya orang-orang Arab ketika hidup pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, mereka tidak menghiraukan tentang perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan, terutamanya apabila mereka melakukan perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara khurafat. Mereka tidak berhati-hati, mereka tidak mengambil berat, mereka tidak mengira tentang bahaya daripada balasan-balasan perbuatan tersebut. Maka di sini beliau meletakkan satu tajuk ni untuk memberikan peringatan terhadap mereka dan juga untuk memberi peringatan kepada kita semua supaya kita ni sentiasa takut, ya, tidak pernah merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ni, pada dalil yang pertama ni disebutkan, beliau menyebutkan dalil daripada surah Al-A'raf ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa aminu makrallah فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Ayat ini menjelaskan tentang makar, ya. Di sini ada perkataan makrun, makar. Makar itu adalah al-khida'ah ataupun al-khada'ah, iaitu tipuan. Ya, tipuan, tipu daya. Afa aminu makrallah, yang bermaksud maka adakah mereka merasa aman daripada azab Allah. Mana asal kepada perkataan makrun adalah tipu daya. Tipu daya ini biasa dilakukan orang-orang kafir, orang-orang munafikun, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini pada perkataan makrallah ini, adakah kita boleh menterjemahkan sebagai tipu daya Allah? Boleh kita terjemahkan tipu daya Allah? Kalau kita sebut tipu daya Allah, bermakna Allah penipu. Boleh tak? Itu dia. Ini kena tahu tentang tafsiran makrun tu apa. Baik, yang biasa melakukan makar ni, tipu daya, adalah manusia. Orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang munafikun, orang-orang musyrikin. Manakala yang dimaksud dekat sini dalam ayat makrullahi, makru di sini maknanya ialah azab, siksa Allah, makrullah. Makrallahi yang dimaksud dalam ayat ini ialah siksa Allah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tentang tafsiran makrun. Di sini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi rahimahullahu taala, beliau sebutkan dekat sini, wa makrullahi istidrajuhu iyyahum bima an'ama alaihim fi dunyahum. Makrullah ni, yang dimaksud siksaan Allah ni, istidrajuhu, iaitu Allah membiarkan iyyahum, mereka. Istidraj, kita tahu istidraj itu apa? Ini merupakan salah satu daripada jenis siksaan. Tapi jenis siksaan ini dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Bukan cara yang menyakitkan. Iaitu dengan cara diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka lalai daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala karena terlalu menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan dunia. Itu dia. Ini yang dimaksud dengan istidraj. Istidrajuhu iyyahum bima an'ama alaihim fi dunyakum, yaitu Allah membiarkan mereka dengan cara mereka diberikan nikmat dunia, dan mereka berpaling daripada perintah Allah Azza wa Jal. Manakala Atiyah berkata, yakni akhdahu wa azabahu,
Yang dimaksud makar dekat sini, kata Atiyah, akhdahu, iaitu siksaan Allah, wa azabahu, dan azabnya. Wa azabahu, dan azabnya. Maksudnya, setiap kali orang-orang yang melakukan penipuan untuk membinasakan seseorang, untuk menipu seseorang, untuk menipu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan tipu muslihat mereka, maka Allah akan menghancurkan tipuan mereka. Maka Allah menggagalkan tipuan mereka. Ini yang dimaksud dengan makar Allah. Tipuan Allah, azab Allah, itu dia. Fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Ini bermaksud apa? Bahwasanya orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jal, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah aman daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang mereka lakukan, terutama mensyirikkan Allah Azza wa Jal, maka mereka nanti akan diazab dengan azab yang paling pedih nanti di yaumil qiyamah, iaitu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam selama-lamanya dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan daripadanya. Ini afa aminu makarullah. Adakah mereka merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan pernah merasa aman. Orang-orang yang berbuat maksiat pun mereka tidak akan pernah aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fala ya'manu makarallahi illa al-qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman daripada azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang merasa aman daripada makrullah, daripada azab Allah, mereka adalah orang-orang yang khasir. Orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi? Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggalkan perintah dan melakukan maksiat. Ini adalah orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Kita tengok orang-orang yang di antara kaum muslimin, mereka yang menderhakai Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berbuat kezaliman, mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di antara mereka ada yang melakukan rashwah, mereka melakukan berzinahan, melegalkan perzinahan, LGBT, ataupun di antara mereka ada yang berusaha untuk memasukkan ajaran-ajaran bukan Islam kepada agama Islam itu sendiri. Ataupun mereka yang sering pergi ke tempat-tempat maksiat, mereka tidak akan pernah aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini mengandung perkataan khauf, mengandung perkataan khauf ataupun mengandung tentang penjelasan yang berkaitan dengan khauf, iaitu takut kepada Allah, takut kepada siksanya. Cuma bagi mereka yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak khauf, mereka tidak takut kepada siksaan Allah. Jadi mereka yang melakukan kemaksiatan ni sebetulnya mereka tidak takut kepada siksa Allah. Kalau mereka tidak takut kepada siksa Allah, seakan-akan mereka merasa aman daripada siksa Allah. Kalau mereka ni betul-betul takut kepada Allah, mereka tidak akan melakukan maksiat. Mereka tidak akan melakukan judi, mereka tidak akan pergi mereka tidak akan menzalimi, menganiaya, mereka tidak akan pernah meninggalkan solat. Kalau mereka betul-betul khauf, kalau mereka betul-betul takut, tidak merasa aman daripada azab Allah, mereka tidak akan pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu orang yang orang yang sentiasa berbuat maksiat ni adalah mereka orang-orang yang merugi. Tidak takut kepada makar Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat yang kedua. Wa may yaqnatu min rahmat rabbih illa dhallun. Untuk yang pertama tadi, dia adalah berkaitan dengan khauf. Merasa tidak aman daripada siksa Allah. Maksudnya takut kepada Allah, sentiasa takut kepada Allah. Khauf ini sudah dijelaskan, kalau tak silap sudah dijelaskan 2 minggu lepas kalau tak silap. Okay, ayat yang kedua ni dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-56,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Wa man yaqnat. Qanata yaqnatu bermakna putus asa. Qanutun. Ya. Qanata yaqnatu bermakna putus asa. Merupakan lawan kepada raja yarju raja. Lawan kepada raja yarju rajaan, mengharap. Qanatun berputus asa, rajaun mengharap. Wa may yaqnatu min rahmat rabbik, dan sesiapa yaqnatu yang berputus asa dari apa? Min rahmat rabbih, dari rahmat Tuhannya, illa dhallun, melainkan orang-orang yang sesat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menghabarkan bahwasanya tidak ada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu melainkan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat? Mereka adalah orang-orang yang berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merupakan orang-orang yang berpaling dari jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut orang-orang yang dhalin, orang-orang yang sesat. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa mengharap rahmat Allah Azza wa Jal. Ya, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja. Ya, sentiasa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa raja, mengharap keampunan, mengharap rahmat, mengharap ridha, mengharap pahala, mengharap pertolongan, mengharap perlindungan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tidak mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah terjerumus kepada jurang kesesatan. Jadi pada dalil yang kedua ini berkaitan dengan raja. Di samping kita takut kepada makar Allah, kepada azab Allah, maka kita juga raja, iaitu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharap supaya Allah, agar Allah ni melindungi kita, menjauhi kita, menyelamatkan kita daripada bahaya, daripada bencana, daripada siksanya, daripada nerakanya. Nah, itu dia. Jadi dua dalil ini, dua ayat ini, untuk yang pertama ini menunjukkan supaya kita sentiasa khauf kepada Allah. Manakala yang kedua ayat ini menunjukkan supaya kita sentiasa raja kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalil yang ketiga dia disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar. Tengok ni, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ya, beliau menyatakan iaitu asyirku billah wal ya'su min rauhillah wal amnu min makrillah. Tengok ni. Kena kita waspada daripada tiga dosa besar ini. Untuk yang pertama, dosa yang kita ketahui sebagai dosa paling besar ialah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah, ya, dalam amalan, dalam keyakinan, dalam doa, ya, ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan ataupun dalam hal berbuat dan sebagainya. Ini termasuk asyirku billah, merupakan dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, wal ya'su min rauhillah, iaitu putus asa dari rahmat. Tengok ni. Putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan dosa paling besar. Kita mungkin beri contoh, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita berdoa, di antara dua adzan kita berdoa, dalam sujud kita berdoa, dalam tahiyat kita berdoa, dalam mana-mana tempat, mana-mana masa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar hajatnya dimakbulkan, tetapi tak kunjung dimakbulkan. Lepas tu dia putus asa.
Dia berkata dalam hatinya, macam mana Allah ni? Sebetulnya Allah ni sayang ke tak dengan aku ni? Aku dah berbulan-bulan, dah bertahun-tahun aku berdoa, tapi Allah tidak menjawab doaku. Ini termasuk daripada salah satu contoh putus asa. Sesiapa yang pernah merasakan seperti ini, bermakna dia telah melakukan dosa yang paling besar. Ini salah satu contoh putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Jenis-jenis ataupun macam-macam rahmat Allah Subhanahu wa taala ni dia ada 100 rahmat, dan yang diberikan, yang dibahagikan kepada makhluknya di muka bumi ini merupakan satu bagian daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu bagian saja. Tetapi satu bahagian ini begitu banyak. Nikmat Allah, rahmat Allah tidak akan pernah dapat dihitung, tidak akan pernah dapat ditakar, disebutkan oleh manusia satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Bayangkan, ini hanya satu rahmat. Begitu luas. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dengan 99 baki yang akan diberikan nanti di yaumil qiyamah. Makanya jangan sampai berputus asa. Mengharap kepada Allah. Jangan pernah mengharap kepada manusia. Jangan kita pernah mengharap bantuan dari manusia. Jangan pernah kita mengharap pemberian daripada manusia. Jangan pernah kita mengharap kasih sayang daripada manusia. Sesiapa yang masih ada keyakinan nih, masih ada kebiasaan mengharap pertolongan daripada manusia, mulai dari sekarang hilangkan. Sebab manusia itu mereka tidak dapat mendatangkan mereka tidak dapat mendatangkan manfaat, dan juga mereka tidak dapat menolak mudarat. Justru kalau kita hanya berharap kepada manusia ni, kita tak tahu bila pertolongan itu akan datang. Berharap kepada manusia supaya kita diberikan hadiah. Berharap kepada teman ataupun kepada kawan supaya dia memberikan kita harta, memberikan kereta, memberikan hadiah harta dan sebagainya. Dia tidak akan memberi. Tapi kalau kita mengharap kepada Allah dengan doa kita, dengan ketulusan hati kita, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita harapkan. Ini dosa yang kedua. Ini dosa besar ya. Jadi dosa besar ni yang kedua, al-ya'su min rauhillah, putus asa daripada rahmat Allah. Bahkan orang-orang pendosa besar sekalipun, ya, diharamkan, dilarang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, asrafu ni melampaui batas, melakukan dosa yang amat besar, syirik, zina, membunuh, mencuri, dia pernah buat. Semua dia pernah buat. Asrafu ala anfusihim. Kata Allah, la taqnutu min rahmatillah. Engkau ni jangan sekali-kali berputus asa. Betapapun dosa kamu, betapapun besarnya dosa kamu, betapapun banyaknya dosa kamu, sampai memenuhi langit dan bumi ataupun buih di lautan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ini dari saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah. Yang ketiga ialah dosa besar yang ketiga, merasa aman daripada makar Allah, merasa aman daripada siksa Allah. Ya. Dia sering solat tahajud, Masya Allah. Kalau solat tahajud dia bangun pukul 3, bangun pukul 2:30, 1/3 malam, ataupun 3:30, ataupun pukul 4. Dia pun banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat berjamaah tak pernah ponteng. Masya Allah. Dia sering bersedekah. Dia membayar zakat tepat pada waktu. Masya Allah. Dan sebagainya. Tetapi amalan-amalan soleh tersebut jangan sampai menjadikannya dia terbebas ataupun merasa aman daripada siksa Allah. Tetaplah dia merasa takut daripada makrullah. Takut amalnya tak diterima, takut amalnya ada unsur riya, takut
takut apa yang dia sedekahkan bukan daripada harta yang halal. Jadi dia ada keraguan dalam hati. Bukan keraguan tidak diterima, tak. Cuma dia takut. Jadi dalam hati itu ada sifat takut, ada juga roja. Di samping itu, dia sedekah sebab dia mengharapkan rahmat Allah. Dia mengharapkan supaya Allah menyelamatkan dia daripada siksanya dan sebagainya. Jadi wal amnu min makrillah, merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mengandalkan amalan-amalan kita, belum kita terselamat daripada siksa api neraka. Sebab kalau kita baca dalam surah dalam surah Az-Zalzalah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sesiapa yang melakukan keburukan seberat biji zarrah. Biji zarrah sangat kecil. Ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu, dia akan melihat balasannya, akan mendapati balasannya. Tengok ni. Jangan pernah kita merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada seorang sahabat ataupun sahabat ke tabi'in. Dia dilahirkan di dunia, ana lupa perkataan dia, tapi kesimpulan dia macam ni. Dia dilahirkan dunia ni dia macam menyesal. Lepas tu dia sebut macam ni, kenapa aku tidak jadi debu sahaja? Dari saking takutnya kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat, kalau tak silap Umar radhiyallahu taala anhu. Sudah dijamin masuk syurga. Macam mana dengan kita? Kita manusia biasa, makhluk biasa, makhluk akhir zaman. Tetapi meskipun kita takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berputus asa. Kena raja, sentiasa raja. Okay, Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa-dosa yang paling besar ialah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari siksa Allah, wal kunutu min rahmatillah, berputus harapan dari rahmat Allah, wal ya'su min rauhillah, berputus asa dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Anak kita tak perlu panjangkan, insya-Allah dah faham semua ni lah. Kandungan bab ini yang pertama tafsiran ayat dalam surah Al-A'raf. Jadi makrullah yang dimaksud dekat sini adalah akhdahu wa azabahu, siksaan Allah. Ya, siksaan Allah. Jadi orang-orang yang berbuat jahat ni, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, apabila ingin menipu Allah, maka Allah akan tipu tipuan mereka. Allah akan batalkan tipuan mereka. Dan Allah akan memberikan siksaan kepada mereka. Yang kedua, tafsiran dalam surah Al-Hijr, sudah disebutkan tadi. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang merasa aman dari siksa Allah. Bukan main ya, ancamannya ini keras. Ancamannya begitu dahsyat. Dosa paling besar. Cara menghilangkan dosa paling besar ni macam mana cara dia? Dengan apa? Dengan bertaubat. Dosa besar kena bertaubat. Okey, kemudian yang keempat, ancaman keras terhadap orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, kita teruskan kepada bab seterusnya, iaitu bab yang ke-35. Bab yang ke-35 termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Ini berkaitan dengan sabar. Sabar termasuk iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam tajuk asal dia, dekat sini beliau sebut dalam bukunya, minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk daripada iman, maksudnya iman yang sempurna lah. Termasuk dari kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas musibah ataupun takdir Allah Azza wa Jalla. Okey, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua daripada kita yang mengaku beriman, amantu billah, beriman kepada Allah, yang telah membaca 2 kalimat syahadat, maka mereka pasti akan mendapatkan yang namanya cobaan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayatnya, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun.
Yang bermaksud, adakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Tidak diberikan ujian, tidak diberikan cabaran, tidak diberikan musibah. Selepas mereka mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kalau dia dah berucap amantu billah, aku beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, adakah mereka tidak akan diberikan musibah? Adakah mereka tidak akan diberikan ujian? Pasti akan diberikan ujian. Siapa ujiannya yang paling berat? Yaitu para nabi. Al-Anbiya, para nabi. Masya Allah, mereka bukan hartawan. Mereka hanya seorang rasul, seorang nabi. Mereka beriman kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cobaan mereka amat berat. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam bertahun-tahun berdakwah, ya, bertahun-tahun berdakwah. Beliau tidak ada yang beriman kepada beliau, hanya beberapa orang sahaja. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Nabi Nuh alaihi salam, di antaranya Nabi ada yang terkena penyakit berpuluh-puluh tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dah tahu ujian beliau macam mana. Jadi semua yang mengaku beriman kepada Allah, mesti dia akan diberikan cobaan, akan diberikan ujian. Dan ini sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Pada ayat yang ke-155. Yang bermaksud, dan kami pasti akan mengujimu. Dekat sini tengok, walanabluwannakum, dan kami pasti. Semua yang mengaku beriman akan diberikan ujian. Dan kami pasti akan mengujimu bisyai'in, dengan sesuatu ataupun dengan sedikit, minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, kemiskinan, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta. Ini juga bermakna kemiskinan, miskin. Wal anfusi was samarat, dan jiwa-jiwa. Maksudnya orang-orang yang kita cintai, ya, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia boleh menerima rasa pedihnya dan pahitnya menelan ataupun mengalami musibah yang begitu dahsyat. Wassamarat, dan juga buah-buahan. Wabashshiril sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Wabashshiril sabirin. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi semua daripada kita ni akan diuji, akan mendapatkan bahagian daripada musibah-musibah ataupun ujian-ujian. Cuma terpulang kepada kita sama ada kita nak sabar ataupun tidak sabar. Itu terpulang kepada kita. Jadi dekat sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil. Dan dalil yang pertama, beliau ambil daripada surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Tengok dekat sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tengok dekat sini. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semua di antara kita pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang tertentu, pada jam yang tertentu, pada saat yang tertentu. Di antara kita ada yang sakit, ada yang kematian, ada yang kelaparan, ada yang kehilangan harta benda. Okey? Kemudian ada yang ada yang aksiden, kecelakaan, dan pelbagai musibah yang lainnya. Dan semua musibah itu akan kena kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua itu dengan izin Allah. Semuanya sudah tertulis Lauhil Mahfuz.
Semua kejadian-kejadian sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz dengan rapi. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, nescaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Alqamah di dalam menafsirkan keimanan ni, beliau sebut kata Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaka min 'indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksud orang beriman dekat sini ni, kata Alqamah, iaitu dia adalah seseorang yang apabila ditimpa musibah, dia meyakini bahawa itu semua dari Allah. Jadi dia sadar dalam hatinya bahawa itu adalah ujian dari Allah. Dia yakin, menyadari bahwasanya Allah sedang menguji keimanannya sejauh mana dia boleh menerima cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud faya'lamu annaka min indillah. Lepas tu, kalau dia dah sedar, dah tahu bahwasanya itu datang daripada Allah untuk menguji keimanannya, fayarda wa yusallimu, maka ia pun ridha dan pasrah atas takdirnya. Dia sabar, ridha. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah. Meskipun ini agak berat bagi saya akan menjalani ujian ini. Insya-Allah kalau saya menjalani ujian ini dengan sabar, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang perempuan ni. Kan pernah kita sebutkan di antaranya bahwasanya sabar ini, apa yang dimaksud sabar? Sabar ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, as-sabru inda sadmatil ula, kan? Sabar yang membawa ataupun memberikan pahala yang sempurna apabila dia mendapatkan musibah lalu dia sabar pada hentakan yang pertama. Jadi ketika dia mendapatkan musibah, dia terus sabar. Contoh, anaknya sakit berbulan-bulan. Lepas tu pergi ke mana-mana cari obat, berobat dan sebagainya, tak kunjung sembuh, akhirnya mati. Ketika anaknya mati itu, dia terus bersabar. Dia tidak menjerit-jerit, ya. Dia tidak memukul-mukul badan ataupun dia tidak menangis sampai dengan suara yang begitu kuat dan sebagainya. Dia lulus hatinya, Masya Allah, ini mungkin cobaan bagi saya, ujian dari dia. Itu yang dimaksud dengan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar pada hentakan yang pertama. Maksudnya ketika dia ada musibah, dia terus sabar. Bukan dia terus menangis-nangis, meratap-ratap, ataupun dia dia tidak sabar, lepas tu dia koyak bajunya, dia menangis. Lepas tu dua hari ataupun 2 jam selepasnya baru dia sabar. Oh, ini adalah ujian daripada Allah, saya harus sabar. Bukan macam tu. Itu tidak dikira sebagai sabar. Ini sebagaimana yang berlaku pada seorang sahabi. Ada seorang perempuan dahulu ni, ada seorang sahabi ni, dia ada kematian. Dia ada anaknya mati lah. Anaknya mati, dia ada di dalam kuburan, dia menangis. Ya, dia menangis di kuburan anaknya tu. Lepas tu baginda Nabi SAW tu lalu di hadapan kuburannya dan berpesan dan mengingati kepada perempuan ni. Kata baginda Nabi, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar, jangan nangis. Kata baginda Nabi SAW. Faqalat ilaika anni fa innaka khilwan min musibati. Apa kata seorang perempuan? Ilaika anni. Menjauhlah daripadaku. Sebab dia tak tahu bahwasanya yang seorang lelaki ini adalah baginda Nabi SAW. Ilaika anni. Menjauhi dariku. Fa innaka khilwan min musibati. Engkau ni tidak tahu, tidak merasakan apa yang aku rasakan dalam musibah aku sekarang. Kamu hanya boleh berkata-kata, boleh menasihati, boleh bercakap sabar. Sebab untuk menasihati sabar ni merupakan yang paling mudah. Senang untuk kita menasihati orang lain, sabar. Tapi untuk mengamalkan tu begitu sulit. Ini juga berlaku kepada seorang sahabiah ni. Qala fajawazaha wa madha. Lalu baginda Nabi ni baliklah dia menjauhi si perempuan ni lah.
Famarra biha rajulun faqal, lepas tu ada seorang sahabat lelaki ni. Dia bertanya kepada perempuan ni, "Ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tadi baginda Nabi cakap apa dengan kau? Qalat ma araftuhu. Maka si perempuan tadi menjawab, ma araftu. Aku tak tahu bahawasanya dia adalah baginda Nabi. Aku tak tahu kalau dia adalah Rasulullah. Faja'at ila babihi falam tajid alaihi bawaban. Lalu si perempuan ni pergi ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perempuan ni sampai di hadapan pintu ni, ternyata si perempuan ni tidak melihat penjaga di pintu baginda Nabi. Sebab menurut perempuan ni, seorang rasul, dia mesti akan dikawal kan, sebab dia adalah seorang pemimpin, mungkin dia akan dikawal dan sebagainya, dia akan dia mempunyai bodyguard dan sebagainya. Lepas tu dia terus bertemu dengan Nabi, faqalat ya Rasulullah wallahi ma arutaka, wahai baginda Nabi, demi Allah aku tidak tahu bahwasanya engkau ini adalah Rasulullah, sehingga aku berkata-kata kasar macam tadi. Jadi maksudnya dia minta maaf lah. Minta maaf, wahai baginda Nabi, aku tak tahu kalau engkau ini adalah Rasulullah, aku bercakap kasar kepada engkau tadi. Apa kata baginda Nabi? Inna sabra 'inda awwal sadmatin. Sesungguhnya sabar tu ialah ketika pada hentakan yang pertama. Maksudnya sabar yang diganjar atas suatu musibah apabila dia terus bersabar ketika dia mendapatkan musibah tersebut. Itu dia. Inilah. Maka kata beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, sabar di atas musibah ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sesiapa yang sabar atas musibah Allah, maka imannya akan sempurna. Dia akan mendapatkan keimanan yang sempurna. Tayyib. Okey, tengok dekat sini lagi. Dalil yang kedua. Dia terkena dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyatu 'ala al-mayyit." Dua perkara yang masih dilakukan orang. Dan dua perkara ini merupakan perbuatan orang jahiliyah, amalan orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain. Dan dua perkara ini menyebabkan kekufuran. Tetapi ini bukan kufur keluar dari Islam ya. Ini perlu dicatat. Dua perkara ini tidak mengeluarkan dari agama Islam. Yang dimaksud kufur ini adalah yaitu perbuatan-perbuatan orang jahiliyah. Ataupun amalan-amalan yang boleh menjadikan seseorang kufur. Sebab kata ulama dia ada beberapa tafsiran kufur ini. Di antaranya kufur ini ada yang mengatakan amalan-amalan yang mengantarkan kepada kekafiran. Sebab ini amalan merupakan amalan jahiliyah. Ada yang menyatakan yang dimaksud kufur ini adalah larangan keras. Larangan sangat-sangat keras dilarang. Maksudnya dua perkara ini sangat-sangat dilarang. Yang pertama at-ta'nu fin nasabi, yaitu mencela keturunan. Ini tak boleh. Mencela keturunan. Kamu ini adalah anak orang miskin. Kamu ini adalah anak pezina. Kamu ini dilahirkan daripada seekor lembu, contohlah. Dia menghina kawannya. Waliyadu billahi ta'ala. Dari saking marahnya, kamu ini lahir dari perut kambing lah. Waliyadu billahi ta'ala. Ini at-ta'nu fi sabab, fi nasab. Ataupun dia sebut, kamu ni tahu tak? Bapa engkau ni adalah pezina. Tahu tak? Bapa engkau ni tukang rasuah. Tahu tak? Bapa engkau ni pernah Pernah ada kes macam ni. Ini termasuk at-ta'nu fin nasab, dan ini termasuk perbuatan orang jahiliyah. Nah, amalan-amalan macam ni boleh menghantarkan kepada kekufuran, kekafiran. Dosa besar. Yang kedua, wan nihayatu 'alal mayyit. Itu meratap nihayah. Meratapi kematian. Nah, apa yang dimaksud meratapi kematian ni? An-nihayah ni dia disebutkan oleh ulama ya. An-nihayah ni dia ialah dia amrun zaidun 'alal buka. Fayurfa as-sawt bi ta'dil syama'il al-mayyit. Nihayah ni meratap ni. Kalau meratap dalam bahasa Melayu ni apa? Kita yang paham meratap tu apa? Menangis kan? Tapi menangis ini belum tentu dia meratap. Kalau menangis hanya sekedar menangis, sebab kita manusia biasa kan. Kadang kita pun juga perlu menangis. Kadang, ya.
Kita tengok orang tua kita, orang bapa ibu bapa kita sakit tidak sembuh-sembuh, kadang kita karena merasa kasihan tercucurlah air mata, tak ada masalah. Ataupun menangisi mayit dengan tangisan yang biasa lah, yang karena dia sebab manusia sayang kan. Amrun zaidun alal buka, iaitu sesuatu yang melebihi daripada menangis. Dia nangis, tapi nangisnya itu bukan nangis biasa. Fayurfa'u saut bi ta'di syamal. Dia pun mengangkat suaranya, nangis tersedu-sedu sambil mengangkat menguatkan suaranya dan menyebut sifat si mayit. Sifat-sifat si mati. Dia menangis, ini ada orang, kau ini ada orang baik, dia selalu memberi aku apa yang aku perlukan, dia ini nangis. Macam seorang istri menangisi suaminya apabila dia mati. Suami saya adalah orang yang sangat baik, orang ini aku tidak rela dan sebagainya. Lepas tu dia koyak bajunya, koyak poketnya dan sebagainya, dia koyak semuanya. Dia tidak, seakan-akan dia tidak rela. Disebut-sebut semua. Dia cakap, aku ni sangat mencintai suamiku. Sangat setia kepada suamiku. Tak tahunya lepas iddah pun dia terus cari lain. Pun yang lelaki pun sama si suami. Dicakap suami sampai menangis dari saking cintanya. Ya Allah, kenapa kamu ini meninggalkan aku begitu cepat? Aku sangat mencintai, merindukanmu. Aku bersumpah aku tidak akan menikah selain kamu. Masya Allah. Sembanglah. Saya sembang kari. Lepas balik ke rumah dia, ya Allah, 1 hari 2 hari, 1 minggu, dapat jodoh baru pula, terus menikah. Dah lupa dah. Jadi sama lah sebetulnya antara lelaki dan perempuan ni, lebih kurang sama lah. Tapi tak ada masalah. Itu dia tak boleh dia ni. Menangis sampai berlebih-lebihan, menyebut-nyebut kebaikan yang mati dan sebagainya, tak boleh, bahkan sangat diancam. Ancamannya begitu keras. Ya, ancamannya begitu keras. Apa ancamannya? Yang disebutkan dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Imam Muslim, an-naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqama yawm al-qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran. An-naiha, perempuan yang meratapi kematian, apabila dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka nanti di yaumil qiyamah akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat daripada ter. Paham ter tak? Yes, tar yang dibuat untuk jalan tu. Iya, tu pakaian dia tar. Waliyadzubillah. Ni riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Jadi sesiapa ni yang pernah meratap tentang kematian ni, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini tahta masyiatillah lah, di bawah kehendak Allah, sama ada Allah ingin mengampunkan ataupun tidak mengampunkan. Tapi kalau Allah dah berkehendak untuk tidak mengampunkan, maka jadilah nanti ketika dia di padang mahsyar akan dipakaikan dengan qatiran ni. Sirbalun min qatiran. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Ibnu Majah, dia akan dipakaikan daripada pakaian terbuat dari tar, thumma yughla 'alaika biduru'in min lahabin nar. Lepas tu tar tu dia mendidih dan panasnya itu mendidih dari kobaran api neraka. Waliyadzubillahi ta'ala. Jauhkan daripada dia, termasuk perbuatan-perbuatan besar. Makanya ketika baginda Nabi SAW ketika membaiat sebagian perempuan dahulu, ketika beberapa orang pun ingin masuk Islam, maka baginda Nabi membaiat mereka supaya mereka tidak melakukan niyahah. Kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Nabi SAW anil bay'an alla nanuha. Baginda Nabi pernah membaiat kami agar kami tidak melakukan niyahah, meratapi kematian. Waliyadzubillahi ta'ala, jauhkan daripada meratapi kematian. Tayyib. Okey, seterusnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Ini lebih jelasnya nih. Tengok nih. Yang tidak sabar terhadap musibah ataupun ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk golongan kami, laisa minna.
Kalau sudah tidak diakui sebagai golongan baginda Nabi, lepas itu golongan siapa? Hah? Golongan siapa? Ya, golongan setan lah. Golongan jahiliyah. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi. Oh, dipukul pipinya. Oh, ini kamu, anakku, aku sayang anakku. Kenapa engkau mencabut anakku? Dipukul pipinya, rambutnya dicakar semua. Tak boleh. Wa syaqqal juyub, merobek-robek, mengkoyak-koyak pakaian. Pakaiannya dikoyak. Wa da'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dulu ana pernah ada jiran dekat rumah ana ni. Masya Allah. Dia ni orang yang sangat baik. Dia perempuan. Dia orang yang berada dah. Orang yang berada, orang mempunyai harta lah. Perempuan ni, Masya Allah, baiknya kepada adik beradanya, Masya Allah. Dia tidak kira. Dia tidak mengira. Bagi duit, nak buat makanan, dia tidak mengira. Tetapi kalau adik beradik ni buat salah dengan dia, dia terus menangis. Lepas tu dia koyak bajunya. Padahal baju-baju ni baju-baju mahal, dikoyak semua. Oh ni, bukan keturunan Arab. Dia orang Nusantara. Di jiran anak. Dikoyak, padahal baju-baju ni baju mahal, dikoyak. Dia pun tak cakap apa. Dia cuma menangis saja, lepas tu dikoyak. Waliyadzubillah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seperti dahulu lagi. Tapi biasanya orang yang macam ni kebanyakannya biasanya perempuan. Biasalah. Kalau laki-laki sampai menangis, pukul pipi, koyak baju ni, dia macam ada kelainan sifat pada diri. Itu dah lain lah. Biasanya hati dia berperangai lembut ni macam perempuan. Tak ada. Iya, Syiah. Salah satunya orang Syiah. Orang-orang Syiah ni kalau dia merayakan hari apa kita sebut? Asyura, dia akan pukul-pukul macam ni. Lepas tu akan pun benda berakhir macam benda-benda tajam tu. Waliyadzubillahi ta'ala. Ini merupakan ajaran jahiliyah. Jangan ditiru. Waliyadzubillah. Dan ini menepuk-nepuk ni, mengkoyak pakaian ni, lepas tu menyeru dengan seruan jahiliyah ni. Apa seruan jahiliyah? Dia berkata-kata yang tidak sopan. Berkata-kata yang tidak sopan, yang menjijikkan. Ini termasuk daripada tidak sabar atas ujian baginda Nabi SAW. Okey, kita sambung. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira ajjala lahu bil-'uqubati fid dunya, wa idza arada bi'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaum al-qiyamah." Ini berkaitan dengan kesabaran, sabar di atas musibah. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukumnya baginya di dunia. Ini termasuk salah satu cinta Allah kepada seorang hamba. Apabila seorang hamba itu melakukan dosa dan Allah ingin membebaskan dia daripada siksa Allah, Allah akan siksa duluan dia di dunia. Sama ada dia dengan cara dia diberikan kesakitan, ataupun dihilangkan harta bendanya, ataupun dia diberikan musibah yang lain. Jadi musibah ni sebetulnya dia banyak hikmahnya bagi kita. Bagi orang yang berilmu, musibah itu adalah hikmah, memberikan hikmah kepada kita. Okey. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi. Tetapi bila mana Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya di hari kiamat. Jadi orang-orang kaya ni, orang-orang yang berbuat maksiat ni, yang mengaku beriman, tetapi dia tidak solat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, jangan kita anggap dia aman dari siksa Allah. Allah dah menghendaki dia untuk disiksa nanti di yaumil qiyamah. Itu dia. Manakala yang susah, di antara kawan-kawan kita yang susah, dia beriman kepada Allah, hidupnya susah, dia sering dicoba, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghendaki dia untuk disiksa di yaumil qiyamah, maka Allah akan berikan ujian dia di dunia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Okey. Lepas tu kat sini. Di bawahnya tu Nabi SAW bersabda, Inna idhamal jaza' ma'idhamil bala' wa inna Allah Ta'ala idha ahabba qaman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhutu. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Maksudnya, semakin besar ujian, cobaan, cabaran daripada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Nanti akan jelaskan nanti tentang fadilat-fadilat bersabar ni insya-Allah. Wa inna Allah Ta'ala idha habba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, diujinya mereka dengan cobaan. Kalau Allah dah cinta kepada suatu kaum, kepada seseorang, maka Allah akan memberikan ujian kepada dia. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhutu. Ini dia. Untuk itu, sesiapa yang ridha dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan daripada Allah. Dan sesiapa yang marah, murka. Sakhita ni maknanya murka, bukan marah sebetulnya, murka. Marah-marah dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana akan nak kongsikan ni beberapa fadilat ataupun keutamaan sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kita tahu. Penting untuk kita ketahui ni supaya ini menjadi apa istilahnya ya? Menjadi pegangan bagi kita. Apabila ada musibah, kita ingat tentang fadilat-fadilat sabar. Sekurang-kurangnya dekat sini ada 11 fadilat bagi sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, fadilat sabar di atas ujian Allah Azza wa Jal. Orang yang sabar akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ini mesti kita ingat. Sesiapa yang sabar kepada ujian Allah akan dipuji. Allah kagum dengan dia yang sabar ni. Allah kagum. Bahkan ini, pujian ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surah, insyaAllah dah banyak yang tahu ni. Nah, yang dibaca anak tadi itu. Dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa tadi? 155 sehingga 157. Masya-Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, بَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar di atas cobaan-cobaan Allah, di atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sabar ni? Ni tengok ni. Siapa yang sabar ni? Yaitu apabila mereka ditimpa musibah, kematian, mereka lalu mengatakan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat ini bukan hanya tertuju kepada musibah kematian. Musibah ni dekat sini, umum. Segala musibah yang menimpa kita ni disunnahkan bagi kita untuk membaca kalimat istirja. Kalimat istirja. Ada musibah kematian, ataupun kehilangan, ada bencana. Bacalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kala kita terjalan, kaki tersandung. Boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak? Tak, yang itu bukan. Kita hanya bersabar je. Itu lain, perbahasan lain nanti. Kat sini, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ni tengok ni. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala puji mereka. Ulaika alaihim salawat. Mereka ni yang sabar ni di atas ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan rahmat. Salawatun ni dia salawat, maghfirah, keampunan daripada Allah. Akan diampuni dosanya. Wa rahmatun, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang yang sabar-sabar ni yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji. Muhtadun. Itu yang pertama. Yang kedua. Okey, Masya Allah. Yang kedua ni. Yang kedua, sabar akan dibalas dengan surga. Mesti akan dibalas dengan surga. Sabar ni. Memang semua amalan baik akan dibalas dengan surga. Cuma sabar ni secara spesifik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut bahwasanya sesiapa yang sabar di atas ujian Allah akan mendapatkan syurganya. Okey, boleh cek dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-22 sehingga 24.
Ar-Ra'du ayat yang ke-22 sehingga 24. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Masya Allah. Intinya maksudnya dekat sini, siapa yang sabar di atas ujian Allah. Sabarnya dia ibtigha'a wajhi rabbihim. Dengan tujuan dia menginginkan keridhaan daripada Tuhannya. Tapi bukan hanya sekedar sabar. Aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan hartanya sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Tengok dekat sini pada perkataan ulaika. Ulaika lahum uqbad dar. Maka bagi mereka akan mendapatkan apa? Uqbad dar. Rumah yang terbaik. Rumah akhir yang terbaik yaitu Jannatu Adnin, syurga-syurga ataupun kebun-kebun Aden, syurga-syurga Aden. Yadkhulunaka, mereka memasuki syurga-syurga tersebut. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ini yang lagi besar, yang lagi dahsyat. Jadi kita kena ingat, apabila kita ada ujian, ingat fadilat ni supaya kita bersabar. As-sabir yu'ta minal hasanat bighairi hisab. Apa maksud dia? Ada yang paham tak? Orang yang sabar yu'ta minal hasanat bighairi hisab, akan mendapat kebaikan-kebaikan pahala tanpa hisab. Tanpa hisab itu apa? Tanpa hisab di hari kiamat atau tanpa dihitung? Tanpa mizan. Okey, tayyib. As-sabir yu'ta minal hasanat bighairi hisab. Angkat tengok dalam tadi Az-Zumar ayat yang 10. Az-Zumar ayat yang 10. Ini dalilnya. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Az-Zumar ayat 10. Ayat 10. Yes. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ini ditujukan kepada orang yang beriman ya. Ittaqu rabbakum, yang pertama takutlah, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi sesiapa yang mengerjakan kebaikan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu apa wasi'ah? Luas. Innama yuwaffas sabirun, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu yuwaffas sabirun ajruhum, pahala, ganjaran pahala mereka disempurnakan bighairi hisabin, tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa takaran. Maksudnya pahala bagi orang yang sabar ni dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Itu dia, berlipat-lipat ganda. Sebab sabar ni susah. Sabar ni susah. Untuk mengamalkan sabar ni memang susah. Tapi untuk berkata sabar kepada orang lain itu amat senang. Sabar ya. Kau jangan menangis. Ini nanti kamu akan ada gantinya. Sabar ya. Dalam hatinya ya. Dia mengangguk ya. Sabar. Memang senang kita menasihati orang sabar. Tapi untuk mengamalkan, nak sabar macam mana? Sabar. Okey, itu yang ketiga.
Jadi pahala bagi orang yang bersabar ni dia berlipat-lipat ganda tanpa hisap. Yang keempat. Sabar merupakan paling agungnya nikmat dan paling baiknya pemberian. Ya. Sabar paling baiknya nikmat dan paling agungnya sabar paling agungnya nikmat dan paling dan sebaik-baik pemberian. Dulu pernah dengar tak hadis baginda Nabi SAW bahwasanya ada sahabat Ansor terdiri dari beberapa orang, bukan satu orang. Dia mendatangi baginda Nabi SAW. Apa tujuannya? Untuk meminta kepada baginda Nabi SAW. Meminta rezeki tak pastilah, minta makanan mungkin. Untuk meminta kepada baginda Nabi SAW. Lepas tu baginda Nabi bagi mereka. Apa yang mereka minta dibagi. Lepas tu minta lagi. Bukan hanya sekali. Diulangi sampai 3 kali. Sahabat Ansor ni. Minta kepada baginda Nabi sebanyak 3 kali. Dan semua permintaannya dilayani oleh baginda Nabi. Sehingga baginda Nabi ini tidak menyisakan apapun di rumahnya. Baginda Nabi. Semuanya diberikan. Ini menunjukkan bahawa baginda Nabi ini adalah dermawan. Lepas tu kata baginda Nabi, "Wa may yasta'fif yu'fihillahu wa may yastawni yunihillah." Sesiapa yang merasa cukup, tidak meminta-minta, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Wa may yastawni yunillah. Dan sesiapa yang meminta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang meminta cukup ini dia tidak meminta kepada orang lain lah. Merasa cukup, tidak meminta kepada orang lain, melainkan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastawni yunihillah. Dan siapa yang meminta kecukupan, kekayaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kayakan dia, akan berikan cukupan kepada dia. Wa may yatasabbar yusabbirahullah. Sesiapa yang berusaha untuk sabar. Ini berusaha untuk sabar. Kadang seseorang mendapati musibah tu, hatinya merasa tak selesa kan. Kadang dia marah dan sebagainya kan. Tapi meskipun dia marah, dia berusaha untuk sabar. Sabar. Astagfirullah. Sambil dia beristighfar. Astagfirullah. Sabar ni bukan berarti tak marah. Ada marah. Tapi marah tu dia tidak dilampiaskan. Disimpan, ditahan. Yang namanya manusia kan. Ya. Wa may yatasabbar yusabbirhu. Sesiapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran bagi dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min sabrih. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik daripada kesabaran. Jadi sesiapa yang sabar dalam segala hal, bermakna dia telah mendapatkan nikmat yang paling agung. Masya Allah. Okay. Ana mempunyai seorang guru, Masya Allah. Nama beliau adalah Kiai Muhammad Syamsul Arifin. Beliau ini merupakan pengasuh pondok pesantren lah. Dan beliau mempunyai pelajar ataupun yang dikenal dengan santri ya. Pelajar pondok. Mungkin dalam beribu-ribu lah. Setiap tahunnya santri ataupun pelajar yang masuk ni sekitar 1,000, 2,000 macam tu. Ulama besar. Alim. Memang alim. Wara'. Taqwa. Masya Allah. Sabar. Sangat sabar. Beliau ni banyak orang yang mencaci. Bahkan bukan dari kalangan orang bodoh. Sebab orang yang mencaci ni mesti orang bodoh lah. Dah ulama besar masih dicaci kan. Bahkan bukan orang biasa yang mencaci. Ada ulama juga yang mencaci. Jadi orang yang mencaci. Tapi beliau tidak membalas. Sabar je. Senyum je. Dan beliau ni Masya Allah konsisten dalam mengajar. Solat jamaah, mengajar. Meskipun beliau ni kadang-kadang beliau kan banyak jemputan kan. Setiap hari ni sekurang-kurangnya ada 3. Beliau ni setiap hari, setiap malam selalu ngajar. Ngajar kitab kuning lah. Ngajar tafsir, ngajar bahasa Arab, nahwu sorob. Memang banyak kali ana mendapati beliau mengajar ni dalam keadaan tidak sehat. Keluar ingus. Masya Allah. Lepas tu beliau bersihkan dengan tuala. Tapi beliau masih lagi mengajar. Konsisten. Masya Allah. Tabarakar Rahman.
Semoga Allah mengampuni dosa beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar kepada beliau. Okey, tayyib. Okey, tadi yang berapa Yang keempat. Okey, yang kelima. Yang kelima, sabar ni dapat meninggikan derajat. Dapat meninggikan derajat. Sabar dapat meninggikan derajat. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Yang bermaksud, apabila seseorang dah ditulis takdirnya bahwasanya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Jadi ketika dia dalam perutnya ditulis takdirnya bahwasanya dia akan masuk surga. Tetapi ketika dia hidup di dunia, amalan dia tidak mencukupi syarat untuk masuk surga. Maka Allah akan berikan dia ujian, cobaan pada jasadnya ataupun pada hartanya ataupun pada anaknya. Sehingga apabila dia sabar dengan semua ujian tu, maka dia akan mendapatkan surga tadi. Itu dia. Jadi sabar dapat meninggikan derajat. Sabarlah. Okey, yang keenam. Okey. Sabar ketika kehilangan seseorang yang dicintai akan dibalas dengan syurga. Ya, sabar sabar atas kehilangan seseorang yang dicintai akan dibalas dengan syurga. Contohnya, ya, anak mati, ibu bapa mati ataupun suami mati. Kemudian dia sabar atas semua itu, maka dia akan mendapatkan syurga. Hadis dia, ma li'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Yang bermaksud, tidak ada bagi hambaku yang beriman apabila aku mencabut kekasihnya, mewafatkan kekasihnya, kemudian dia bersabar, melainkan dia akan mendapatkan syurga. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sabar di atas kehilangan dua mata. Sabar di atas kehilangan kedua matanya buta. Maka dia akan dibalas dengan syurga. Kata baginda Nabi SAW, idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara awatuhu minhumal jannata. Apabila aku menguji hambaku dengan dibutakan kedua matanya ataupun dihilangkan kedua matanya, lepas tu dia sabar, maka aku akan gantikan dua mata tersebut dengan syurga. Boleh faham sendiri ni, insya-Allah taala. Okey. Yang kedelapan sekarang ya. Ini yang bagus, yang juga bagus. Dan ini juga berlaku kepada para ibu ni lah. Yaitu sabar atas kematian anak. Sabar di atas kematian anak, lepas tu dia bertahmid dan mengucapkan kalimat istirja, maka Allah akan bangunkan satu rumah yang bernama Baitul Hamdi di dalam surga. Kena ingat ni. Saya ulangi tak? Tak perlu ulangi ya. Sabar di atas kematian anak, lepas tu dia bertahmid, alhamdulillah wal istirja, dan membaca kalimat istirja, maka Allah akan menyediakan satu rumah di dalam surga yang nama rumahnya itu adalah Baitul Hamdi. Apa Baitul Hamdi? Rumah kepujian. Rumah kepujian. Dekat sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan kata beliau, dan ini juga disahihkan oleh Syekh Albani. Ana baca ya, maksud dia.
Diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahawa baginda Nabi SAW bersabda, apabila anak seorang hambaku mati, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, qabattum walada abdi, kamu dah mencabut anak hambaku, kata Allah ni kepada malaikat. Maka malaikat menjawab, ya wahai Tuhanku. Qabattum samrata fuadihi, engkau mencabut apa samrata ni, buah hati mereka. Engkau telah mencabut buah hati dia, sebab anak ni buah hati kan. Fayaqulu na'am, ya Allah, kami dah cabut hati dia. Fayaqulu madza qala abdi, lepas tu apa yang dikatakan oleh hambaku ni, ibu bapa dia apa yang dia sebut? Fayaquluna hamidaka wastarja, dia membaca hamdalah, lepas tu dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Kalau macam tu, bangunkan untuk hambaku tersebut satu rumah di dalam syurga dan bagi nama rumah tu dengan nama Baitul Hamdi. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan gharib. Tapi kata Syekh Albani, hadis ini hadis sahih. Tadi berapa? Yang ke-8 ya. Yang ke-9. Kita habiskan ya. Boleh? Yang ke-9, sabar dapat menghilangkan ataupun menghapus dosa-dosa. Hadis dia boleh cek dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang ke-5210 dan hadis Imam Muslim 4670. Tapi nombor ni tak sesuai nanti ya. Hadis ni nombor dia jangan ikut yang tadi nombor dia riwayat Imam Bukhari 5641 boleh cek sendiri nanti ya. Baik. Okey, tadi yang berapa dah? 9 ya. Okey, yang ke-11 yang 10. Yang 9 apa? Sabar dapat menghapuskan dosa. Anda baca cepat terjemahnya. Tidak ada seorang Muslim yang ditimpa kesedihan, ya, kegundahan, bahkan dia kena cucuk satu duri, kaki dia tercucuk satu duri, kena cucuk benda tajam, illa kafarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kadang-kala kita ni jalan macam tersandung kan, tersandung batu sehingga berdarah, itu sebetulnya Allah mencintai kita, Allah nak hapus dosa kita. Tapi kalau kita marah macam kita nak nak belasah juga tu batu. Kalau tak tahu, waliyadzubillah, jangan buat macam tu. Okey, yang 10, semua ujian itu adalah baik, adalah kebaikan. Semua ujian, musibah sebetulnya adalah kebaikan. Hadis dia, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan ujian kepada dia. Okey, lepas tu yang terakhir yaitu sabar di atas ujian Allah dan ridha dengan ketetapannya, maka akan mendapatkan keridhaan daripada Allah. Hadis ini sudah dibacakan tadi ya. Okey, na'am, hada wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datang daripada ana sendiri. Kalau ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan lupa ana nak ingatkan, jika kita dapat musibah, kena ingat salah satu daripada 11 fadilah. InsyaAllah kita akan bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.